Segala pesanan Alang Sitam sudah disimpan baik-baik dalam hatinya. Maskon akan berusaha memenuhi impiannya. Selama ini, dia merasa dirinya dipandang rendah oleh masyarakat kampung kerana kemiskinan dan rupa parasnya yang hodoh serta berkulit hitam. Awal-awal kat sini saya dah tak setuju je. Apa kalau kulit gelap, tak tak ni ya, tak manis ke? Baik, kita teruskan. Setiap kali dia cuba tersenyum semasa bertemu Mahawa, iaitu anak gadis pada Pak Buyung. Gadis itu cepat-cepat memalingkan muka. Maskon merasa dirinya seolah-olah sampah di tepi jalan sahaja. Tidak cukup dengan sikap Mahawa itu, dia semakin terhina dengan ejekan Kahar, iaitu seorang pemuda yang tampan. Hei, cerminlah muka kau dulu kalau ada hati dengan Mahawa. Kahar mentertawakan dia. Lama Maskon memendamkan rasa. Dirinya terlalu hina dipandang oleh masyarakat kampung. Dia mahu jadi kaya kalaulah boleh. Tetapi bagaimanakah caranya? Dia mahu menjadi pemuda tampan. Tetapi bagaimanakah caranya? Okey, untuk makluman pada yang muda-muda, pada zaman-zaman ni, Forex, tak wujud lagi. Otak FX tak wujud lagi. Jadi dia punya cara dia memang, YouTube pun tak ada lagi. Okey, baik, kita teruskan. Kalau dia kaya, sudah tentu orang-orang kampung tidak berani menghinanya. Kahar tidak akan mengejek kalau dia cuba mencumbui Mahawa. Gadis itu juga tidak akan menolak jika dicumbui. Kalau dia seorang yang kaya dan mempunyai paras yang tampan. Dendam ini makin menyala-nyala dalam dada Maskon. Kadang-kadang dia juga disindir juga oleh emaknya, iaitu Mak Jeton, kerana selalu mengelamun. "Janganlah berangan-angan, Maskon," kata Mak Jeton. "Asyik berangan-angan, semua kerja tak jadi. Perut lapar, tak boleh kenyang dengan angan-angan saja," ujarnya. Emaknya bagaikan terasa menghiris ke hati Maskon. Kadang-kadang dia menangis sendiri. Mengapa nasibnya tidak sebaik adiknya Johar? Adiknya dilahirkan sebagai anak muda yang tampan dan segak. Kahar tidak berani mengejek-ngejek adiknya Johar. Malah, Mahawa juga kelihatan begitu mesra kalau berbual dengan Johar. Perasaan ini sering menghantui jiwa Maskon. Dia tahu kerana mukanya hodoh, kulitnya yang hitam dan badannya yang kurus melengkung itulah menyebabkan masyarakat kampung memandang hina terhadapnya. Dia tidak percaya dengan kata-kata Johar yang mengatakan semuanya itu adalah perasaan dirinya semata-mata. "Orang tidak memandang paras muka ataupun harta benda kita lah, bang," jelas Johar. "Sebaliknya, orang ni memandang perangai kita. Kalau abang tak boleh ditegur orang, mudah tersinggung. Kalau dinasihatkan orang, cepat marah. Kalau ada yang tak kena pada hati, tentulah orang tak mau berbaik-baik dengan kita," tegas Johar mengingatkan dia. Tetapi kata-kata Johar itu tidak memberi bekas kepada Maskon. Dia tetap percaya bahawa orang-orang kampung memandang hina terhadapnya kerana kemiskinan dan juga rupa parasnya yang hodoh. Bukan kerana sikapnya yang cepat tersinggung itu. Pada orang-orang kampung, sikap Maskon itu dikira sebagai angkuh, sombong dan tidak sedarkan diri sendiri. Tetapi sebenarnya seorang yang menghadapi tekanan, iaitu inferiority complex. Masalah malam ni. Bermula dari sinilah Maskom pula dah. Mujur saya tak sebut Excom. Baik, kita teruskan. Bermula dari sinilah Maskon berdamping rapat dengan Alang Sitam, iaitu seorang pendekar dan bomoh yang terkenal di kampung itu. Dia belajar berbagai ilmu pertahankan diri serta kebatinan. Setelah puas berguru dengan Alang Sitam, tiba-tiba Mak Jeton mendapati Maskon menghilangkan diri dari rumah. Tidak tahu ke manakah dia membawa diri. Alang Sitam sendiri tidak tahu ke mana Maskon pergi kerana dia tidak pernah memberitahu Alang Sitam akan tujuannya. Sehinggalah sewaktu Mahawa dikahwinkan dengan Johar pun, Maskon tidak balik. Malah ada juga desas-desus yang mengatakan bahawa Maskon pergi meninggalkan kampung setelah mendengar khabar bahawa Mahawa sudah dipinang. Apalagi orang yang meminangnya ialah adiknya sendiri, iaitu Johar. Sebenarnya Johar dan Mak Jeton tidak tahu menahu mengenai niat Maskon yang ada menaruh hati kepada Mahawa itu. Oleh itu, apabila Johar dan Mak Jeton menganggap sepi sahaja akan kehilangan Maskon, orang-orang kampung merasa bahawa Maskon meninggalkan kampung kerana Mahawa adalah cerita benar. Mereka mendakwa sikap Johar itu tidak patut. Johar lebih sanggup
Johar lebih sanggup menyahkan abangnya dari kampung kerana mahu memperisterikan Mahua. Mereka juga menuduh kasih sayang Mak Jetun pada anak-anak juga berbelah bahagi. Mak Jetun lebih sayangkan Johar dari Maskon kerana keadaan diri Maskon itu. Tidak lama selepas perkahwinan Mahua dengan Johar, perempuan itu jatuh sakit tidak sedarkan diri. Dia tiba-tiba sahaja jatuh, tidak dapat bergerak lagi. Kelam kabutlah keluarga Johar dan Mahua dengan berita yang tidak diingini itu. Panggillah si Alang Sitam. Pak Buyong memerintahkan Johar. Pak Buyong menjadi cemas dengan kejadian yang tidak diduga itu. Dia mula mengesyaki bahawa itu adalah buatan Abang Johar sendiri iaitu Maskon. Sebab Maskon pernah mengingatkan dia lebih baik putih tulang dari putih mata. Tetapi Pak Buyong tidak menduga bahawa Maskon sanggup melakukan setelah Mahua menjadi adik iparnya sendiri. Teka-teki ini bermain dalam kepala Buyong. Kalau benarlah itu perbuatan Maskon, dia lebih rela Mahua dipisahkan dari Johar. Selama ini Pak Buyong tahu mengenai diri Maskon yang banyak belajar dari Alang Sitam. Tetapi kalaulah benar Maskon mahu memikat Mahua secara paksa, tentulah dia boleh menggunakan ilmu guna-guna. Tentu Alang Sitam juga menurunkan ilmu guna-guna itu kepada Maskon. Sudah datang ke Alang Sitam? Tanya Pak Buyong bila melihat Johar tergopoh-gopoh menungkatkan basikal di tengah halaman. Sekejap lagi, beritahu Johar bekerja semula naik ke atas rumah. Kenapa tak datang sama dengan dia sekali? Pak Buyong tidak sabar mahukan Alang Sitam segera datang ke situ. Kalau ia pun sabarlah besan, sahut Mak Jetun mengingatkan Pak Buyong. Eloklah kita jangan cemas. Nanti yang sakit belum tentu khabar. Kita pula yang terlantar. Sebuah kampung pula yang gempar. Katanya sambil memerhatikan juga dari jauh di sebalik belukar. Kalau-kalau Alang Sitam muncul. Selepas maghrib barulah Alang Sitam datang. Lantas dia memulakan untuk membakar kemenyan. Segala permintaan Alang Sitam yang diberitahu kepada Johar semua sudah disediakan. Ini kena sihir. Anah. Orang mati terbunuh. Dekat sini saya tak pasti antara dia typo atau tidak. Dia sebut sini Anah. Mungkin tanah. Tapi tak apa, kita teruskan. Nanti kita akan dapat singkap balik di mana adakah dia benar ataupun dia typo. Baik, kita teruskan. Siapa yang buat? Cepat-cepat Pak Buyong menyoal. Adat orang berdukun. Memang tak boleh cakap. Nanti memfitnah pula. Sahut Alang Sitam tersenyum. Tetapi Pak Buyong tidak berpuas hati. Dia tetap mengesyaki akan perbuatan Maskon. Ini kan, kerja Maskon. Baik Alang Sitam cakap, ya atau tidak? Tuduh Pak Buyong. Saya tak tahu, jawab Alang Sitam, tergamam dengan tuduhan Pak Buyong itu. Tentu, ini kerja Maskon. Pak Buyong menggertak bibir. Sabarlah dulu besan. Mak Jetun mencela. Tersinggung juga dia dengan tuduhan Pak Buyong terhadap anaknya Maskon. Kalau Maskon menganiaya Mahua, samalah juga seperti dia menganiaya Johar juga. Dia percaya takkanlah Maskon tergamak melakukannya. Tetapi, sejak 3 tahun Maskon meninggalkan diri, menghilangkan diri dari kampung halaman, tentu dia tidak mengetahui bahawa Mahua sudah menjadi adik iparnya. Tidak saya percaya. Tentu ini kerja Maskon. Ini bukan Alang Sitam punya dialog ni. Ini Pak Buyong. Kita ulang balik. Tidak saya percaya. Tentu ini kerja Maskon. Dia tak tahu Mahua dah jadi adik ipar dia. Dia ingat Mahua ni masih belum nikah lagi. Sebab tu dia lakukan kerja ni. Tuduhnya lagi. Kalau Maskon, takkanlah dia nak tunggu sampai 3 tahun. Tentu masa dia meninggalkan kampung dulu lagi dia dah buat. Ujar Alang Sitam. Dengan penerangan Alang Sitam itu, legalah hati Mak Jetun. Pak Buyong tidak lagi berani menuduh kerana Alang Sitam sudah menafikan perbuatan Maskon. Tetapi, siapakah yang punya angkara? Mahua masih juga terlentang di tengah rumah tidak sedarkan diri. 3 hari Mahua dalam keadaan tidak sedarkan diri itu, tiba-tiba muncul Maskon di kampung itu. Apabila diberitahu kejadian yang menimpa keluarganya, dia hanya tersenyum sahaja. Sikap Maskon ini membuatkan Pak Buyong mula mengesyaki sesuatu. Dia mula tidak percaya lagi kata-kata Alang Sitam yang mempertahankan Maskon. Ini semua angkara kau. Jerkah Pak Buyong tidak dapat menahan sabar. Beberapa orang cuba menahan Pak Buyong supaya tidak melakukan tindakan terburu-buru.
Maskon hanya tertunduk tidak bercakap apa. Pak Buyung dalam keadaan yang marah terlepas dari pegangan orang ramai. Dia terus menerpa ke arah Maskon mahu memukulnya. Sebaik sahaja dia menghampiri Maskon, tiba-tiba sahaja dia terpelanting ke dinding. Ingat Allah Pak Buyung. Suara Maskon tenang. Orang ramai yang ada di situ terkejut dengan sikap Maskon. Dia tidak lagi mudah panas baran apabila menerima kata-kata yang kesat demikian. Dia tetap bertenang sekalipun kata-kata Pak Buyung itu benar-benar menyakiti hatinya. Pak Buyung yang terpelanting itu mengurut-ngurut dada kerana kesakitan. Istighfar dan ingatkanlah Allah, ujar Maskon. Tetapi Pak Buyung masih menderita kesakitan. Sebenarnya semua orang melihat bahawa Maskon tidak bergerak langsung dari tempat duduknya. Hanya Pak Buyung saja yang terpelanting bagaikan ditolak dengan kuat. Baca istighfar banyak-banyak dan ingatkan Allah, kata Maskon lagi. Pak Buyung mengikut sahaja arahan Maskon, tetapi dia masih lagi mengurut-ngurut dadanya. Maskon bangun dari duduknya. Dia menghampiri Pak Buyung lalu meniup tapak tangannya. Kemudian dia menyapu-nyapu ke dada Pak Buyung. Sebaik sahaja disapunya, Pak Buyung merasa kesakitan di dadanya hilang, tetapi dia masih termengah-mengah juga. Selepas kejadian itu, orang yang ada di situ menceritakan semua yang terjadi kepada Maskon. Mereka sedar bahawa Maskon yang ada di hadapan mereka sekarang bukan lagi Maskon 3 tahun dahulu. Perkara mahawa ni, tunggulah sampai guru saya Alang Sitam datang ya, katanya perlahan. Apabila Alang Sitam datang untuk mengubat mahawa, cepat-cepat Maskon turun ke halaman menyambutnya. Maskon membongkok mencium tangan Alang Sitam, kemudian mereka sama-sama naik ke rumah. Haha, Maskon dah ada. Biarlah dia sendiri yang mengubat adik ipar dia, jelas Alang Sitam. Dulu ni, dia ni murid saya. Tapi sekarang, dia dah lebih dari saya. Dia dah dapat yang lebih tinggi dari saya, jelasnya menepuk-nepuk bahu Maskon. Tapi Pak Lang lah yang menunjukkan semuanya kepada saya. Semuanya adalah kuasa Allah, sahut Maskon tenang. Pak Lang yang menyuruh saya ke sana, jelasnya lagi. Ke mana? Ke mana? Tanya orang-orang yang berkumpul di situ. Ke Sumatera, kata Alang Sitam mencelah. Dia belajar di sana, ujarnya. Jauh dia merantau ya? Pak Buyung menyatakan kesalnya. Patutlah, banyak pengalaman dia, katanya menitiskan air mata terharu. Kemudian Pak Buyung sendiri meminta Maskon mengubatkan mahawa. Johar juga merayu supaya abangnya menolong untuk mengubati. Setelah meminta izin dari dari Alang Sitam, Maskon pun duduk di kepala mahawa. Dia membacakan 6 ayat terakhir dari surah Yasin dengan jelas didengar oleh semua orang-orang yang ada di situ. Selepas itu disambung lagi dengan ayat kursi. Dia meneruskan bacaannya dari satu ayat surah Al-Na'am, Al-Sajadah dan surah Bani Israel yang terdapat dalam Al-Quran. Maskon terus membaca beberapa lagi ayat yang terdapat dari pelbagai surah di dalam Al-Quran. Apabila dia memulakan bacaannya kepada surah As-Saffah, tiba-tiba tubuh mahawa bergerak. Dia mengeliat-ngeliat sambil merengek kesakitan. Celaka engkau Pak Kiai, pekik mahawa. Kenapa yang kau datang sini? Kau nak bakar hangus semua tempat aku ya? Dia mula meronta-ronta. Beberapa orang terpaksa memegangnya. Bukan aku yang bakar, tapi ayat-ayat Allah, sahut Maskon. Kalau kau tahan dengan ayat-ayat Allah, kau tunggulah. Kalau tidak, kau mesti pergi dan tinggalkan perempuan ni, katanya. Tidak, balas roh gaib yang sudah meresap di dalam tubuh mahawa. Aku diupah supaya membunuh perempuan ni. Kau tahu tak Pak Kiai? Katanya keras. Orang-orang yang mendengar kata-kata itu menjadi cemas. Tetapi mereka bersyukur kerana segala rahsia yang menimpa keluarga mahawa hampir dapat dikesan. Mahawa yang selama 3 hari terlentang tidak bergerak sudah boleh meronta-ronta dan melawan. Kalau kau tak nak pergi, akan aku azankan. Maskon macam memberi amaran. Jangan. Mahawa menangis teresak-esak. Maskon tidak peduli. Dia terus azan ke telinga kanan Mahawa. Ketika ini, Mahawa berhempas pulas mahu melarikan diri. Tetapi Maskon terus azan berulang kali. Cara Maskon mengubati Mahawa menghairankan orang.
Dia tidak menggunakan dapur perasap dan kemenyan, tidak menggunakan alat-alat ubat dan tidak ada apa-apa perkakas. Dia hanya membaca ayat-ayat suci yang dipetik dari Al-Quran. Alang Sitam pula tak membantah cara perubatan yang dilakukan oleh Maskon. Itulah cara yang betul, ujar Alang Sitam membisikkan kepada Johar. Yang aku buat selama hari ini hanya sebagai ikutan saja. Kalau aku tak buat macam itu, nanti orang tak yakin pula. Sebab selama ni mereka melihat cara orang berubat macam tu. Katanya lagi, Mahawa yang tidak sedar selama 3 hari sudah bertukar menjadi garang. Dia meronta-ronta mahu melepaskan diri, tetapi beberapa orang memegangnya. Selama 3 hari dia hanya terbujur macam mayat. Tetapi selepas diubati oleh Maskon, dia semakin kuat bertindak. Kalau kau tak mahu tinggalkan perempuan ni, aku serbu tempat kau ni, kata Maskon memberi amaran. Dia terus mengambil wuduk, kemudian melakukan sembahyang sunat 2 rakaat. Selepas itu dia berbaring jauh sedikit dari Mahawa dan mengingatkan orang-orang yang memegang Mahawa supaya jangan benarkan Mahawa menyentuh dirinya sewaktu dia tidur. Setelah Maskon kelihatan tidur, keadaan Mahawa semakin garang. Dia meronta-ronta dengan kuat sambil memekik meminta tolong supaya dilepaskan. Tetapi Alang Sitam yang berada di situ mengingatkan mereka supaya jangan tunduk kepada rayuan Mahawa mahu lepas itu. Yang merayu tu bukan Mahawa lah, tapi syaitan, jelas Alang Sitam. Ketika ini orang melihat Maskon tertidur, tetapi sebenarnya Maskon sudah keluar mencari punca yang menyebabkan Mahawa sakit. Hanya tubuh Maskon sahaja yang ada di situ, tetapi semangatnya sudah terbang mencari musuh adiknya. Maskon sampai pada sebuah kubur orang mati akibat pelanggaran kereta. Dia melihat seorang pemuda menggali kubur ini pada waktu tengah malam. Setelah dapat digali, pemuda berkenaan mengambil sekepal tanah dari bawah kepala mayat berkenaan. Dia juga mengoyakkan kain kapan mayat kira-kira 1 kaki persegi. Baik, dekat sini telah terjawab. Perkataan anah tadi yang memula tadi adalah tanah. Okey, baik, tanah kubur. Kita teruskan. Setelah semuanya diperolehi, pemuda itu mengambil semula kubur tersebut. Dia membawa tanah yang dikepal tadi bersama dengan cebisan kain kapan kepada seorang lelaki tua di sebuah pondok. Lelaki itu dipenuhi dengan tangkal azimat di seluruh badannya. Lelaki berkenaan membentuk tanah yang diambil dari kepala mayat menjadi seperti patung orang. Dia membungkus tanah tersebut dengan kain kapan. Selepas itu, dia mencucukkan jarum dari arah kepala patung itu lalu diasap kemenyankan. Patung yang sudah dikapankan itu dipuja dengan jampi serapah, lalu diletakkan di sebuah busut yang jauh dari tempat orang ramai. Ini kerja kamu, ya setan, jerkah Maskon. Celaka kau Pak Kiai, buat apa kau datang ke sini? Lelaki itu kelihatan marah. Tetapi orang ramai yang ada di rumah Pak Buyung tidak mendengar kata-kata Maskon. Mereka hanya mendengar suara lelaki tua itu melalui pekikan dan jeritan Mahawa. Kau tinggalkanlah perempuan tu. Maskon menuding ke arah anak patung yang terletak di atas busut. Tidak. Aku sayang pada dia. Aku sayangkan perempuan ni, sahut lelaki berkenaan. Engkau tu setan. Ilmu kau tu takkan mengatasi ilmu manusia, Maskon mengancam. Ni Pak Kiai, kau jangan ganggu aku. Lelaki tua itu semakin marah. Aku tak ganggu kau kalau kau tinggalkan perempuan ni, jelas Maskon. Mana boleh. Aku diupah supaya jaga perempuan ni. Dia cuba berdalih. Setan memang selalu mungkir janji. Apa salahnya kalau kau tinggalkan? Pedulikan je lah dengan upah tu. Kalau tidak, aku akan bakar kau dengan petir kalimat Allah, tegas Maskon lagi. Aduh, tolonglah Pak Kiai. Jangan bakar aku. Tak tahan panasnya nanti. Lelaki itu merayu. Ingat, setan. Roh manusia boleh membesar dengan tidak ada batasan, sedangkan roh kamu membesar ada batasnya. Allah memberi manusia ilmu yang tinggi dari setan. Ingat, saya baca balik ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suara Maskon bergema hingga bergegar sekeliling pondok orang tua itu. Cukuplah Pak Kiai, cukup. Tak tahanlah aku. Lolongan lelaki tua itu bergetar. Lolongan itu terjelma dalam tubuh Mahawa yang meronta-ronta kesakitan di rumah Pak Buyung. Sekarang ni kau pergilah meninggalkan perempuan ni, atau aku akan hancurkan kamu. Maskon semakin mengancam.
Aku sayang pada perempuan ni, Pak Kiai. Aku disuruh jaga perempuan ni sampai mati. Sahutnya merintih-rintih. Allah lah yang menentukan hidup mati perempuan ni, bukannya kau. Maskon terus membentak dengan beberapa ayat. Suaranya terus bergema mengancam pondok lelaki berkenaan. Tubuh Maskon menjadi besar berlipat ganda yang tidak boleh dikalahkan oleh syaitan dan iblis lagi. Lelaki berkenaan menjerit kesakitan. Dia menerpa ke arah pemuda yang meminta pertolongan darinya. Dia cuba berlindung di sebalik pemuda itu. Tetapi dentuman petir terus menyilaukan kilat, menghambatnya setiap kali Maskon membacakan ayat-ayat Quran. Tolonglah Pak Kiai, tolonglah Pak Kiai. Jerit lelaki tua itu merayu dan merintih. Jeritan itu menjelma dalam tubuh Mahawa sampai dapat didengar oleh semua orang yang ada menunggu Mahawa di rumah Pak Buyung. Maskon terus membacakan ayat-ayat Quran. Dia tidak mahu lagi berunding dengan lelaki berkenaan. Dia nampak lelaki itu lari sambil menarik pemuda yang menggali kubur sebelumnya. Mereka berdua sama-sama lari semula ke arah kubur. Petir terus menyilaukan kilat menyinggahi mereka berdua. Lelaki tua tenggelam ke dalam kubur, manakala pemuda yang bersama dengannya menggelupur tidak dapat bergerak lagi. Laungan Mahawa juga menjadi lemah. Tidak lama kemudian, dia membuka mata lalu meminta air untuk minum. Ketika ini, Maskon juga bangun dari tidurnya. Dia beristighfar beberapa kali, kemudian bangun terus menunaikan solat sunat taubat. Dia tidak menghiraukan Mahawa yang sudah pulih semula itu. Setelah selesai menunaikan solat, barulah Maskon bertanya khabar kepada Mahawa. Mahawa yang masih lagi dalam kebingungan itu tidak dapat menerangkan apa-apa. Cuma dia memberitahu dia hanya tidur di atas satu busut dengan dikawal oleh seorang lelaki tua. Kemudian dia nampak seorang lelaki bertubuh besar dengan jubah putih mengambilnya. Kalau boleh, sekarang ni kita ke tanah perkuburan. Tengok apa yang ada dekat sana, ujar Maskon. Beberapa orang lelaki diketuai oleh Johara terus ke tanah perkuburan Pak Mahat, iaitu orang tua yang mati akibat dilanggar kereta. Ketika mereka semua sampai di sana, mereka menemui seorang lelaki terbaring di atas kubur. Tubuhnya lebam-lebam terbakar seperti disambar petir. Mereka mengenali mayat itu. Itu ialah Kahar. Orang-orang kampung membawa mayat Kahar balik. Mereka terpaksa menerima hakikat sebenarnya yang mengenai kejadian itu. Maskon kembali semula di kampungnya untuk menetap. Dia mendirikan pondok dijadikan surau untuk mengajar agama. Orang-orang kampung mula memanggilnya Pak Kiai. Dari cerita orang-orang kampung, sebenarnya Kiai Maskon selalu balik ke kampung sebelum itu melalui cara tidurnya. Sebab itulah dia tahu apa yang telah berlaku dan bencana menimpa adiknya. Sebab itulah dia timbul. Dia timbul dan muncul apabila tenaganya diperlukan. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Untuk makluman pada yang masih lagi baru dengan channel ni, untuk makluman kadang-kadang tersangkut bukan apa kerana ayat-ayat dia kadang-kadang ada typo. Biasalah, ini novel lama. Saya cuba sampaikan. Apapun, terima kasih lagi sekali. Kita bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi. Sekarang ni episod 58. Kita akan bertemu lagi di episod yang seterusnya, episod yang ke-59, iaitu Rahsia Kekuatan Pak Dalib. Terima kasih lagi sekali dan Assalamualaikum.